Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baiklah, untuk waktu ini 11:20 pagi kita nak bersama seketika bersama dengan Dr. Syamsul Sukhari ataupun dikenali sebagai Dr. Sam, pakar perunding perubatan dan jantung dari KMC Kedah Medical Center. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Sihat Doktor? Alhamdulillah saya sihat. Selamat datang ke Konti Kedah FM Doktor. Terima kasih kerana menjemput saya untuk berbicara tentang topik kita hari ini. Ya, okey. Untuk waktu ini kita nak kongsikan bersama dengan anda semua berkenaan dengan sakit jantung, kan Doktor? Anda juga boleh ikuti secara live, secara langsung di Facebook rasmi Kedah FM, oleh di mana saja anda berada. Anda pun juga boleh ikuti di rtmclick.rtm.gov.my. Okey, baik Doktor. Apakah yang dikatakan penyakit jantung ni, dan juga faktor risiko untuk sakit jantung ni macam mana Doktor? Baik. Penyakit jantung ini merujuk kepada pelbagai kondisi yang boleh menjejaskan jantung lah ya. So sebagai contohnya yang paling utama adalah penyakit coronary artery ya, yang kita selalu kita dengar yang jantung tersumbat dan semua, saluran jantung lah tersumbat tu ya, itu adalah penyakit yang utama. Dan ada penyakit-penyakit lain seperti kegagalan jantung ya, jantung lemah ya, dan juga masalah irama jantung seperti cardiac arrhythmia, dan juga penyakit jantung congenital daripada lahir. Dan untuk pengetahuan DJ Izzah dan juga pendengar sekalian so penyakit jantung masih lagi penyakit menyebabkan kematian yang utama di Malaysia dan kebanyakan negara-negara yang membangun dan sedang membangun lah ya. Dan faktor risiko penyakit jantung ni boleh dibagi kepada dua bahagian. Okay? Satu adalah risiko yang boleh tidak boleh diubah seperti umur, jantina ya, sejarah penyakit keluarga ya, dan yang tidak boleh diubah, yang boleh diubah seperti merokok, tabiat merokok, obesiti, darah tinggi, dan juga stres yang melampau juga ya. Dia turut berkaitan ya Doktor? Betul, dia memang berkaitan. Jadi bermula kalau macam kita dah ada macam darah tinggi dan sebagainya, lama kelamaan kalau kita tak menjaga dari segi kesihatan kita dari sudut bacaan darah tu akan terus ada jugalah risiko untuk sakit jantung. Betul. So macam orang cakap ada 3 serangkai tu kan. Inilah 3 serangkai adik-beradik dia lah. Darah tinggi, kencing manis pun adalah faktor risiko yang utama untuk penyakit jantung koronari ni lah. Ya. Betul. Jadi bila seseorang tu dah kata apa didapati ada cabaran kesihatan dari segi darah tinggi tu, mungkin kena berjaga-jagalah. Betul. Mungkin utama untuk penyakit jantung koronari ni lah. Ya. Betul. Jadi bila seseorang tu dah kata apa didapati ada cabaran kesihatan dari segi darah tinggi tu, mungkin kena berjaga-jagalah. Betul. Mungkin kata apa takut jugalah dia akan terus ke penyakit jantung. So yang mana yang ada darah tinggi kencing manis memang kena kawal betul-betul. Risikolah, golongan berisikolah. Berisiko tinggi, betul. Jadi kalau macam doktor kata tadi lah, macam yang tak boleh diubah tadi tu dari segi genetik tu. Itu adalah dari segi keturunan ya. Contohnya kalau katakan seseorang itu sakit jantung, kata-kata ibu bapa ataupun adik-beradik yang umur 50 ke bawah ya. So seseorang itu dia punya cenderung untuk mendapatkan berpotensi tinggi untuk mendapatkan serangan jantung. Okay? Dan kita tengok keadaan genetik yang lain seperti jantung berlubang ya, injap jantung ya. So ini adalah juga genetic condition, dan juga yang seperti elektrik jantung seperti Brugada syndrome, long QT syndrome. Ini adalah sindrom yang orang cakap genetik lah ya. So yang itu perlu perlu rawatan yang lanjut lah. Ya. Betul. Dari segi gejala doktor, gejala dia satu sakit ni dia mesti ada gejala-gejala tertentu lah sebelum dia dia bagi macam penanda aras lah. Betul. Kan. Jadi adakah berbeza daripada seorang lelaki dengan perempuan ni? Sama tak? Okey, gejala actually sama saja sebenarnya. Tapi gejala untuk lelaki tu dia lebih ketara, sakit dada yang lebih ketara ya, dan juga sesak nafas. Tapi untuk golongan wanita tu dia adalah simptom yang kurang ketara seperti loya, keletihan ya, sakit di bahagian rahang dan leher ya. Tapi kita kena ingat juga faktor risiko khas untuk wanita, okey. Terutama sekali risiko seperti perubahan hormon semasa menopause ya, dan wanita yang ambil pil perancang. Dan untuk pengetahuan semua, wanita juga ada
cenderung untuk dapat autoimmune yang mana boleh menyebabkan salur darah pun arteri pun ada problem. Dan untuk pengetahuan semua juga, untuk kencing manis wanita yang ada kencing manis lebih berisiko tinggi berbanding dengan lelaki yang ada kencing manis. Untuk wanita lebih berisiko. Betul. Kalau yang kencing manis ni. Betul. So kena jaga-jaga betul lah. Jadi dari segi kata apa, doktor kata tadi memang dia berangkai lah. Betul. Kan? Kalau dari segi kolesterol pula macam mana doktor? Peranan kolesterol pula kepada sakit jantung ni. Kolesterol ni penting. Kalau kita tengok kolesterol yang tinggi tu automatically kolesterol jahat lah, LDL yang jahat tu. Dia boleh menyebabkan penumpukan pada dinding saluran darah. So dia boleh sempit lah. So itu kolesterol yang jahat lah. Ini bila kolesterol yang kadang-kadang bila kolesterol pecah boleh menyebabkan pengumpulan darah, dan ini boleh menyebabkan total occlusion. So that means terus dia block terus lah, 100% block, menyebabkan serangan jantung yang acute lah. Dia sebenarnya kolesterol kita perlu juga kan. Dia ada kolesterol baik, kolesterol jahat. Betul. Tapi itulah kita kena, kalau nak picit dekat doktor, kita kena tengok jugalah kolesterol baik kita tu banyak mana, jahat banyak mana. Macam tu doktor. Yang penting kita akan advise untuk kolesterol jahat tu. Kita kebanyakan kita akan tackle, kita akan buat rawatan, kita akan advise pesakit kolesterol jahat banyak mana, tinggi banyak mana, dan kita boleh bagi rawatan lah. Dia setengah orang, dia bukan orang kata apa, orang yang berat saja kan ada kolesterol ni doktor? Maksudnya bukan orang yang obes saja. Betul. Kadang-kadang kita tengok orang tu pukul hijau. Kurih. Kadang-kadang orang yang gemuk tak, dalam saluran darah tak ada kolesterol. Dia banyak ada kolesterol tu dekat bahagian bawah kulit. Abdomen dia abdomen je lah. Itu. Tapi dalam saluran darah dia clear. Ada juga pesakit yang kurus tu, kolesterol tinggi disebabkan oleh faktor keluarga. Faktor keluarga. Betul. Jadi kolesterol tadi dah memenuhi saluran jantung. Betul. Dia dah macam dia ada terkumpul dekat saluran darah. Jadi tak ada laluan darah nak laluan ikut mana. Kalau 100% blok tu sakit dadah tu yang ketara lah. Kalau yang sikit blok 50-70% tu menyebabkan simptom angina lah, sakit dadah bila kita buat kerja keras sikit lah. Baik. Bagaimana kalau macam seseorang tu yang ada darah tinggi boleh menyumbang pada sakit jantung ni doktor? Baik, tekanan darah tinggi ni menyebabkan jantung kita ni bekerja keras lah. So jantung kita ini kena pump dengan lebih keras ke seluruh badan yang lain. So ini menyebabkan jantung kita ni dia banyak kerja. Dia banyak kerja ni dia akan membengkak, dia penat, dia bengkak. Dia bengkak, dia tebal. Dan dia juga boleh menyebabkan merosakkan saluran darah arteri itu jugalah. So ini meningkatkan risiko untuk penyakit jantung dan juga penyakit stroke sebenarnya. Jadi orang yang darah tinggi ni kena hati-hati, kena jaga pemakanan. Betul. Supaya dia tak sampai ke jantung pun nak buat kerja dia tu. So that mean tekanan darah ni kena kontrol dengan baik lah, dengan stabil lah. Jadi bila bercakap berkenaan dengan tekanan darah ni, dia faktor pemakanan menyumbang lah kan dari segi pemakanan kita tu kan. Jadi macam mana diet ni dia nak mempengaruhi kesihatan jantung kita doktor? So diet ni penting sebenarnya. So setengah orang ni dia macam pesakit saya pakcik kan. So datang kita tengok pakcik kolesterol tinggi ni. Tak apalah doktor, tak payahlah start ubat So pakcik boleh diet. Pakcik diet apa? Pakcik tahu diet apa kan? Bolehlah kurang makan lemak-lemak tu kan. Tapi dia pun tak tahu betul-betul. So hari ni kita nak bincang sikit lah diet ni. Diet yang tinggi lemak lah. Yang tinggi lemak contohnya seperti banyak yang lemak haiwan seperti daging daging lembu, daging kambing, daging kinsir yang banyak lemak tepu Kadang-kadang kita tengok sate pun dia letak lemak kan. So lemak tu kena buang. Dia baru naik minyak dia betul, kata sedap kan. Tak ada lemak tak sedap. Tapi itu lemak tepu. Dia kena kurangkan ataupun garam dan gula yang berlebihan pun kena kurang. Okay? So apakah diet yang baik? Diet yang lemak sihat, lemak yang sihat lah, lemak yang kurang tepu seperti ikan-ikan sama ikan mackerel, ikan sardin, ikan salmon okay. And then macam minyak-minyak zaitun ke atau minyak canola ke itu baguslah.
So kadang-kadang kita tengok minyak-minyak yang minyak masak kan, kita beli pisang goreng kan, masak 2-3 dah kali. berkali-kali. Berkali-kali itu tak bagi, banyak sekali tak apa, kalau 2-3 kali tu tak berapa nak bagus lah untuk Dia kesian. pekat lain macam dah kan. Betul. Tengok macam air kopi dah kan. Itu tak bagus lah. Ya. So satu lagi produk macam dengan kacang soya yang berasaskan soya, ayak soya ke, susu soya ke, ataupun tahu ataupun tokwa kita panggil kan, kat kedai tokwa. Bagus bagi untuk kesihatan kita juga. Betul. Kalau teringin nak makan coklat tu, kita bagi coklat yang dark coklat lah, coklat banyak koko. Yang kelat sikit tu, yang rasa dark pahit coklat sikit tu. Yang pahit tu dia ada 70% koko berbanding coklat yang biasa. Yang biasa banyak gula lah. Banyak gula. Betul. Jadi garam kena kurang, gula pun kena kurang juga. Garam kena kurang, gula kena kurang. Ya. Banyakkan yang fiber jugalah, macam sayur-sayuran, buah-buahan, yang bijirin jugalah, macam serat, oat ke kan. Dan jangan lupa telur, walaupun telur tu dia banyak nutrien so dia pun ada nutrien untuk otak, nama dia kolin so dia bagus untuk otak juga. So, jadi kalau macam kita kata nak kurangkan minyak ni, kalau kita makan rebus-rebus lagi bagus lah doktor. Betul, kita rebus, kita buat steam ke kan, steam kita bakar gitu-gitu. Bakar kan, bakar grill tu ya, kena bakar yang arang. ni lah. Bakar yang real kan, ni. Bakar grill tak betul, boleh. Bukan grill, yang grill kita letak minyak banyak. Dia tipu sikit lah. Betul, dia tipu kan. Jadi dari sudut peranan senaman pula doktor, macam mana tu? Peranan senaman ni boleh mencegah sakit jantung. Betul. Senaman ni penting sebenarnya. Senaman ni adalah untuk satu, untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Yang kedua, untuk bila kita senam juga, kolesterol yang baik yang kita bincangkan tadi kan, HDL, kolesterol yang baik akan naik, meningkat. Kalau kita bersenam, yang baik tu akan meningkat. Betul. Okey. Dan juga dapat mengurangkan berat badan kita lah, dan mengurangkan berat badan, dapat mengurangkan risiko kencing manis juga. Dan untuk pengetahuan semua, Kementerian Kesihatan mengeluarkan senaman tu 150 minit untuk seminggu, dan terpulang lah kat kita nak buat 50 minit 3 kali ke seminggu, ataupun 30 minit 5 kali, terpulang kat kita. Ikut kesesuaian masa kita lah. Okay. Dan kalau kita nak buat yang high intensity punya senaman tu, macam dengan sprint ke kan, dalam 75 minit seminggu lah. Dan KKM juga menyarankan kepada orang yang banyak kerja kat office macam banyak duduk tak banyak bergerak tak banyak bergerak yang tu disarankan lepas 30 minit buat kerja tu, dia kena bangun 5 minit, kena bangun 5 minit, lepas tu bergerak Janganlah pula 5 minit buat kerja 30 bangun. Kan? Itu tak jadi kerja. Betul. Kerja boleh siap 1 jam, boleh 3-4 jam baru nak selesai lah. Kan? Jadi 5 minit saja doktor kata, jangan 30 minit. Lepas 30 minit kita duduk macam lama lah. Ni satgi saya boleh bangun lah doktor. Bangun, jalan, pi buat ayak sikit kan. Bukan jalan pi melenter rata kan. Bagi ada pergerakan lah. Banyak sebarang banyak yang bermain dengan komputer office so, kadang duduk statik macam tu pun tak boleh juga tak doktor. Tak boleh. Dari sudut merokok pula doktor, macam mana yang dikatakan merokok ni dia mempengaruhi kesihatan jantung juga? Merokok ni dengan jantung ni kaitannya. So saya pun ada pesakit paling muda 25 tahun so saya tanya ada tak sejarah keluarga ada tak kencing manis darah tinggi, tapi tak ada. Cuma merokok saja. Okey. Sudah umur 25 tahun dah ada serangan jantung. So merokok ni dia boleh menyebabkan dinding arteri salur darah tu dia rosak. So kadang-kadang bila kita dah ada kolesterol kan, so kolesterol tu dinding kolesterol tu boleh pecah. So itu disebabkan dari merokok jugalah. Dan selain tu merokok juga boleh meningkatkan tekanan darah dan mengurangkan oksigen dalam darah jugalah. Yep. Jadi darah ni dia nak angkut oksigen kan, tapi bila merokok tu dia kurangkan oksigen, sebab tu kita sakit macam-macam. Betul. Banyak cabaran lah dengan merokok ni. Yalah, dia menyumbang banyak lah dari sudut sakit kita ni kan. Dia bukan jantung saja, paru-paru sekali dia berengkel jugalah sebab benda dalaman ni semua berkait rapat kan. Masing-masing ada fungsi masing-masing.
Jadi kalau yang yang tak merokok lagi tu jangan duk cuba-cuba merokok lah kan. So sama jugalah kalau kita bincang tentang vape sekali pun sama juga. Merokok dan vape ni lebih kurang sama Dia juga. sama je lah. Kesan dia sama. Kesan dia sama. Dia akan kata apa tadi Dia dari akan merosakkan saluran darah tu. saluran darah tu akan rosak lah. Dia pecah. Okey. Kita baik doktor. Kalau tadi doktor dah berikan penjelasan panjang lebar lah berkenaan dengan punca dia macam mana, kelebihan senaman tu untuk cegah sakit jantung, merokoknya macam mana kan. Dari segi rawatan. Rawatan pula doktor. Baik. So rawatan untuk penyakit jantung ni ada beberapa kategori lah. So, yang pertama yang cakap yang free lah. So that means kita buat perubahan gaya hidup. Itu yang paling penting. Di mana kita bincang yang tu tak kena duit. Tak kena duit lah. So diet yang sihat, senaman berkala, berhenti merokok kan, pengurusan stres yang betul. So ini adalah yang perlulah So, yang kita mampu buat sendiri. Yang mampu buat sendiri. Okay. So yang kedua adalah ubat-ubatan lah. Selepas serangan jantung doktor akan bagi ubat kolesterol, ubat beta blocker, iaitu ubat untuk mengurangkan kadar denyutan jantung, and then kita bagi ubat darah tinggi. Kalau ada kencing manis kita akan prescribe ubat kencing manis, dan juga ubat cair darah. Okay. Dan yang ketiga adalah prosedur invasif lah, di mana sekiranya kita buat angiogram, nampak ada kesepitan pada saluran darah, kita akan letak stent, itu tube logam yang kecil dan sekiranya tak boleh nak buat, doktor tak boleh nak letak stent, kita akan rujuk kepada doktor bahagian bedah untuk buat bypass lah, so, pintasan jantung. So yang berikutnya ada yang penting juga adalah terapi pemulihan jantung, iaitu cardiac rehab, di mana selepas serangan jantung atau lemah jantung kita akan rujuk kepada cardiac rehab untuk kuatkan balik jantung lah, senaman dan apa yang boleh buat dalam masa sebulan 2 bulan. Dia usaha dia untuk nak bagi ruang yang sempit tu bagi terbuka balik lah. Betul. Kan kalau lepas macam kita dah buka tu dia ada follow up untuk ubat dan juga pemulihan jantung. Ada potensi tak untuk yang dah buat tu dia jadi balik? Boleh. So dia bergantung kepada gaya hidup kita lah. That mean kita diet, tiba-tiba kita ada letak stand, so diet pun dah ke laut balik kan. So makan makanan yang tinggi kolesterol apa semua boleh menyebabkan block balik, dan kita merokok balik juga kan. Boleh menyebabkan serangan jantung semula lah. Jadi kita nak tahu jugalah cara macam mana kita nak menguruskan yang pesakit jantung yang kronik ni. Kan setengah orang dah ada kat rumah kan. Betul. So penyakit jantung yang kronik ni satu je perkataan saya boleh bagi adalah istiqomah. Istiqomah lah. So sebab apa kita bincang tentang perubahan gaya hidup semua tu, pesakit kena kekalkan. So nak kekalkan tabiat merokok, nak kekalkan tabiat gaya hidup sihat semua tu susah, betul tak? Ya. Kadang-kadang kena sebulan sakit jantung, esok dah merokok balik dah. So nak kekalkan tu kena istiqomah. Duduk kat kita semua tu. Betul. Yang ketiga adalah pengamilan ubat secara tetap dan rawatan berkala dengan doktor jantung adalah penting lah. Dan yang terakhir adalah support system lah. That mean daripada keluarga, keluarga kena support lah, kena bawa. Kita tak boleh stres lah, no? Betul lah. Mak ayah yang dah berumur kan kena bawa mereka ke hospital untuk check. Itu support system daripada keluarga yang penting. Tak boleh bagi fikir banyak sangat lah. Betul, kan? jangan fikir sangat. So bagi lepas selesa lah kan. Jadi lebih merumitkan. Kalau duk jadi fikir banyak, dia jadi stres. Bila stres tu saluran darah pun dia akan ni balik lah. Sumbat balik lah. Jadi macam tu lah kita perlu lakukan. Macam doktor kata tadi, istiqomah. Betul, kena istiqomah. Sebelum dan selepas pun kena istiqomah. Betul. Hak mana yang tak kena lagi pun istiqomah dengan gaya hidup sihat. Yang apatah lagi yang dah kena kan. Betul. Jadi langkah-langkah pencegahan doktor dah kongsikan tadi kan. Kita kena gaya hidup kita yang kena sihat, ada senaman apa semua tu, luangkan masa. Kalau macam mana yang dah duduk lama tu kena juga berdiri. Betul. Yang mana yang berdiri lama kerja pun kena juga duduk-duduk sama lah. Kan stres pun tak boleh jugalah. Jadi buang segala stres-stres yang ada dalam pemikiran anda tu supaya kita dapat elakkan lah sakit jantung ni kan. Benda boleh elak, kita elakkan lah doktor. Betul. Jadi bercakap berkenaan dengan stres ni, macam mana yang stres tu dikatakan boleh menjejaskan juga kesihatan jantung kita doktor? Okey, stres yang melampau ni boleh menyebabkan tekanan darah kita tinggi lah. Bila tekanan darah tinggi, faham lah. So kita nak cepat marah ke semua kan. Geram duduk di dalam. Dia geram. Bukan garam, dia geram. Ya. Okey. So selain tu bila kita stres ni, jangan kita takut tabiat yang buruk, macam merokok kan, dan kita lebih makan. Kan tengok orang stres, kenapa makan banyak kan ni? Stres. Aku stres lah. Aku stres kena makan. Itu menyebabkan. Satu lagi saya nak kongsikan, kita ada satu
satu sindrom di mana sindrom broken heart. Broken heart. Patah hati. Okey, so dalam bahasa saintifiknya adalah takut subur cardiomyopathy, di mana kalau terlalu kecewa atau terlalu frust boleh menyebabkan simptom-simptom serangan jantung dan juga lemah jantung. So kepada kecewa. Kecewa boleh. So bila kita buat angiogram, saluran darah dia normal. Oh, macam tu. Betul, saluran darah normal, tapi simptom dia adalah simptom serangan jantung. Oh. Sakit dada, lemah, susah nafas. Bila cek tak ada. Bila cek jantung tak ada. Oh, risau juga macam tu. Bila kita tanya dah, kecewa lah kan, frust lah kan. So nasihat saya kepada orang yang frust tu, move on lah. Move on lah. Move on. Istiqamah move on. Betul. Kena move on. Kena move on. Kalau tak move boleh on tu kena jumpa saya lah. Kan, kalau tidak selalulah kena akan jumpa Kena Dr. jumpa Sam doktor nanti lah, kan. doktor. Jadi doktor bila dah jumpa doktor tu kena selalulah. Betul lah. Ubat habis kena pergi jumpa balik, kena buat pemeriksaan betul. lagi kan. Istiqamah tu macam doktor kata tadi, istiqamah dalam rawatan lah. Betul. Kalau tak kena lagi, istiqamah dalam menjaga, mencegah kan. Jadi ujian diagnostik pula yang dikatakan untuk nak kesan sakit jantung ni. So Selalunya ujian macam mana? Betul. Ujian untuk diagnostik ni dia ada beberapa peringkat lah So untuk yang basic sekali adalah ujian ECG. Saya rasa yang pasang semua dekat So yang tu saya rasa dekat klinik kesihatan ataupun GP dekat luar tu banyak. Yang tu boleh detect lah? Memang boleh detect. So itu yang pertama. Yang kedua adalah blood test. So that means kita boleh buat ambil darah untuk tengok kolesterol, darah tinggi dan juga bukan darah tinggi, kecil manis dan juga enzim untuk jantung. Okey. Yang ketiga kita boleh buat stress test That means kita boleh juga yang treadmill tu kan, kita buat stress test, lari kat situ, kita tengok jantung dia, kita stress jantung tengok macam mana. Boleh tahu kadar degupan kot no. Betul. Bila kita stress jantung, kita tengok sama ada perubahan ECG tak di bahagian saluran darah yang terkesan So satu lagi kita boleh buat ekokardiogram macam kalau kita tengok eko macam mengandung kan, kita tengok baby kan, ni kita tengok jantung. Betul yang bergel-gel tu juga kan. Betul. So kita tengok jantung sama ada pumping dia macam mana, ada kawasan yang lemah ke tak So itu adalah eko. Dan yang lain kita boleh buat juga scan CT scan untuk jantung, MRI scan pun boleh juga jantung. MRI untuk jantung ataupun nuclear scan Dan yang prosedur invasif adalah angiogram lah yang kita terangkan tadi. So, doktor boleh tengok, doktor jantung boleh tengok terus dalam saluran darah tu. Sempit saja letak stent terus. Tak mana sempit pasang boleh pun terus. Itu kiranya yang in terakhir one lah. 2 dalam 1 lah. That means kita tengok dan kita buat terus. Itu lebih cepat lah. Kalau dari segi eco tadi tu mungkin permulaan lah kita buat. Itu permulaan. Kalau katakan tak ada serangan jantung, rasa tak selesa dada apa semua kan, doktor akan buat ujian yang komprehensif lah. Kita buat ECG, kita buat stress test, kita buat eco, tengok pumping macam mana. Kalau dah boleh detect tu mungkin tak perlulah MRI, CT scan pun. Kalau kata itu normal tak perlu. Kan Alhamdulillah itu lah. kalau macam kita tak dapat nak cari punca dia tu, barulah ke yang seterusnya lah, peringkat seterusnya. Macam CT scan boleh nampak blok juga tapi tak boleh nak letak stent lah sebab kita buat scan saja kan. Yang start stent tu angio lah. Angiogram itu dia prosedur invasif lah, dia kita letak jarum sikit lah tapi minimal sajalah. Baik. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Syamsul Sukhari ataupun Dr. Sam, pakar perunding perubatan dan jantung KMC Kedah Medical Center, atas perkongsian bersama dengan kita waktu ini. Semoga anda jagalah kesihatan. Kalau macam doktor kata tadi, kalau tak mau pergi jumpa doktor, selalu jaga kesihatan. Istiqamah. Lepas tu apa lagi doktor? Move on. Move on. Okay. Kurangkan stres. Istiqamah, move on. Jadi benda-benda tu kita kena terapkan dalam pemikiran kita supaya kita dapat menjalani kehidupan yang lebih sihat dan sempurna. Terima kasih doktor. Assalamualaikum, jumpa lagi. Ya, baik. Terima kasih kerana menjemput saya. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.